Sebagai manusia, rasa cemas dan takut tetap berombak dalam dada saya. Tidak keterlaluan kalau semua benda yang berada di situ menjadi perhatian mata. Hati kecil yang nakal selalu membuat kesimpulan sendiri tentang apa yang ada di situ. Semoga tidak ada perkara menakutkan muncul di depan mata kami. Itu doa saya. Masuk, kata Mia. Kami pun masuk ke bilik misteri. Semuanya seperti keadaan asal. Untuk kesekian kali Mia mengulanginya. Andi Kamarul dan saya hanya anggukkan kepala sambil bergerak mengikuti langkah Mia. Sampai berapa lama semua benda yang ada di sini dibiarkan begini? Tanya Andi Kamarul. Aku sendiri tak tahu. Pertanyaan tu sebabnya ditanyakan kepada abang aku. Maksud kamu Mia? Kerana dia yang menyuruh aku menjaga dan memelihara semua benda-benda dalam bilik ni. Sebenarnya, aku tidak minat dengan perkara-perkara begini. Malangnya aku tidak dapat menolaknya. Aku terpaksa lagipun semua tidak menyusahkan malah menguntungkan diri aku. Kami faham Mia, tingkah Andi Kamarul. 3 tahun atau 4 tahun sekali abang aku datang ke bilik ni. Dia ada urusan yang aku sendiri tak tahu. Apa yang pasti semua peninggalan nenek dan datuk menjadi miliknya kerana dia orang lelaki. Macam tadi juga saya dan Andi Kamarul terus anggukkan kepala. Tidak berhasrat untuk mengajukan pertanyaan kepada Mia. Semuanya sudah jelas. Kerana keadaan bilik menjadi agak gelap, Mia pun segera memetik suis lampu di tepi dinding. Seluruh bilik misteri terang benderang. Kini segala-galanya dapat dilihat dengan jelas. Walaupun begitu, Mia tidak dapat menyembunyikan perasaan cemas. Dia melangkah dengan hati-hati. Sedaya upaya mengelakkan kaki atau tangan menyentuh sesuatu di lantai bilik. Dan Mia seperti mendapat satu pertanda bila secara tidak sengaja dia tersepakkan sesuatu di lantai. Kalau tadi dia nampak cemas dan takut-takut, tetapi kali ini dia kelihatan lebih berani dan bersemangat. Tama, Andi, tengoklah sepuas hati. Kami segera berlega-lega dalam kamar misteri. Sebab saja kami mendekati katil besi, lampu elektrik padam dengan sendiri. Mia segera melompat keluar dan terus memetik suis lampu di bahagian ruang dapur. Lampu di situ menyala. Mia kembali ke kamar misteri dan cuba menyalakan lampu. Ternyata usahanya gagal. Mia cuba mencari lilin, tetapi kami menghalangnya. Pergelangan tangan kiri dan tangan kanannya kami pegang. Kami tidak mahu Mia meninggalkan kami lagi. Sama ada suka atau tidak, Mia terpaksa berdiri bersama dalam bilik tersebut. Walaupun lampu di ruang dapur menyala, tetapi cahayanya tidak dapat menerangi atau sampai ke dalam bilik. Dalam keadaan yang serba gawat itu terdengar suara orang perempuan merintih. Mia terpegun dan memberitahu kami bahawa suara itu tidak lain tidak bukan adalah suara neneknya sendiri. Lagi sekali saya dan Andi Kamarul diserang rasa gemetar. Bulu roma saya mula berdiri dan secara tidak semena-mena lampu di ruang dapur turut padam. Senja yang mula bermaharaja di luar menambahkan lagi kegelapan dalam kamar. Siapa kamu? Entah dari mana suara itu datang. Kasar dan keras sekali. Saya pasti itu bukan seorang perempuan tetapi suara seorang lelaki yang saya kira bertubuh besar dan tinggi. Ini berpandukan dari gaya dan tekanan suara yang diluahkannya. Tiada jawapan dari saya dan Andi Kamarul. Terangkan, siapa kamu? Ulang suara itu, bertambah keras dan garang. Saya dari keturunan anak kunta. Terdengar suara Andi Kamarul menjawab pertanyaan. Saya bertambah gemetar. Saya tak mahu menyebut asal keturunan saya kepada orang yang tidak saya kenali. Suasana terasa sepi dan menyeramkan. Dalam gelap itu saya terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di sisi saya. Tiada pertanyaan yang dikemukakan oleh suara tersebut. Cuma yang terdengar adalah suara seperti orang mengeluh. Mia terus memegang pergelangan tangan saya dengan kuat. Sesungguhnya, pada saat itu, tidak ada rasa ghairah dan terpikat kepada Mia. Meskipun bahu kami sering bersentuhan dan rambutnya yang panjang berbau wangi menyentuh cuping telinga. Dan ada kalanya secara tidak sengaja pipi kami berlaga dalam gelap. Semuanya tidak membangkitkan rasa berahi. Saya memegang dan memaut dengannya semata-mata kerana mahu menghilangkan rasa takut. Ya, sekarang aku dah kenal kamu. Cara mengejut suara itu bergema kembali. Ayah kamu pewaris dari raja kaya. Ya, memang tepat tu. Jawab Andi Kamarul.
Kawan kamu yang satu datang dari tanah seberang. Ya Tok, dari negeri bernama Perak. Aku tahu dia tidak berbahaya dan aku tahu asal keturunannya. Saya terus membatu, badan saya menggeletar sendiri. Suasana dalam kamar itu terasa cukup menggerunkan. Ada bunyi orang berjalan dan sekali terasa kedua belah bahu saya ditepuk dari belakang. Di dinding ada dua cahaya memancar seperti cahaya lampu picit. Saya kira itu adalah sepasang mata harimau jelmaan. Akibat kemunculan dua cahaya di tepi dinding, suhu badan Mia segera bertukar dari normal menjadi panas. Saya berusaha memisahkan telapak tangan yang mencengkam pergelangan Mia. Ternyata usaha saya itu tidak berjaya. Tangan saya terus melekat bagaikan diikat. Saya terpaksa menahan rasa panas yang amat sangat. Apakah Tok dan Nenek marah kerana saya dan kawan datang ke sini? Andika Marul terus bertanya. Tidak cucu Raja Kaya. Aku gembira kerana kamu mahu bersahabat dengan cucu aku si Mia. Setiap patah kata yang diungkapkan oleh suara misteri kepada Andika Marul, saya ikuti dengan teliti. Dengan demikian, saya dapat membina keyakinan dan kekuatan dalam diri sendiri. Secara tidak langsung rasa takut dan cemas tersingkir dari lubuk hati. Bila rasa takut tidak dapat menguasai diri, suhu panas di badan Mia kembali normal. Rasa panas di telapak tangannya terus hilang. Aneh sungguh, cahaya di dinding, rasa takut bagaikan mempunyai hubung kait dengan diri Mia gadis misteri. Tok dan Nenek kenal rapat dengan Raja Kaya? Tanya Andika Marul. Secara tentang muka kami tak pernah kenal. Secara batin, aku sekarang mengenalinya. Raja Kaya juga ada menyimpan harimau yang kemudiannya diserahkan kepada ayah kamu. Apa tujuan kamu datang kemari? Tak ada membawa maksud apa-apa, sekadar untuk menziarahi saja Tok. Dengan nada suara penuh keyakinan Andika Marul menjawab pertanyaan dari suara ghaib itu. Suasana kembali sepi. Saya berdoa dan mengharap tidak ada lagi dialog antara Andika Marul dengan manusia ghaib itu. Saya sudah lemas dan jemu berhadapan dengan keadaan begini. Kalau boleh saya mahu segera keluar dari kamar yang penuh misteri ini. Aku senang kamu dan kawan kamu datang menziarahi kami. Aku harap perkenalan kamu dengan cucu kami akan berlanjutan. Suara yang bertanya sudah bertukar kepada suara orang perempuan, lembut dan bersopan santun. Barangkali itu suara Nenek Mia. Dari nada suara yang terucap menandakan bahawa dia dan mungkin suaminya menyenangi kedatangan kami. Sekarang kamu berdua sudah tahu yang Kuta itu anak lelaki Dubalang Api, menantu kesayangan Raja Kaya. Keturunan kamu keturunan orang yang hebat-hebat semua, lebih handal dari kami. Jangan sia-siakan peninggalan nenek moyang kamu. Mahu aku terangkan pada kamu yang bapa kamu isterinya seorang saja. Saya tidak tahu apa reaksi Andika Marul mendengar kata-kata itu. Saya tidak melihat wajahnya, Andika Marul, dalam gelap. Saya ramas tangan Mia dalam rasa aneh yang memanjang. Manusia harimau dalam alam ghaib itu dapat mengetahui segala-galanya tentang asal keturunan Andika Marul. Walaupun semasa hayatnya dulu, manusia harimau tidak mengenali keluarga atau keturunan Andika Marul. Memang saya harapkan suara ghaib itu tidak menyuruh asal keturunan datuk saya, tetapi kalau hal itu dilakukannya, pasti saya tidak dapat berbuat apa-apa. Hati kecil saya terus berdoa agar perkara sedemikian tidak akan terjadi. Benar nenek, isteri bapa seorang saja sampai mati, Andika Marul bersuara dengan bangga. Kamu belum berkahwin lagi. Ya Naib, saya sedang mencari. Kalau sudah mendapat jodoh, kamu harus setia dan menjaga kesejatiannya. Aku tahu kamu mampu mengumpul wanita sebanyak mana yang kamu inginkan. Kamu mampu menundukkan wanita jika kamu mahu. Suara dalam gelap terus bergema. Saya faham Naib. Andi, sambung suara ghaib itu kembali. Aku harap kamu tidak melakukannya, kerana itu bukan caranya mempertahankan kesejatian. Takdirnya, pada suatu hari nanti, kamu akan menurunkan warisanmu kepada cucu lelaki kamu. Apa jadinya kalau semua yang mahu kamu perturunkan sudah hancur musnah, semuanya kerana kamu tidak pandai menjaganya? Saya terdengar Andika Marul mengeluh kecil, dan Mia menyatakan resah. Dia menggerakkan bahunya sehingga berlaga dengan bahu saya. Bunyi nafasnya jelas kedengaran. Kerana itu, jangan sekali-kali kamu turutkan keinginan dan hasrat kebinatangan dalam diri manusia.
Tidak ada faedahnya selain dari kehancuran. Cubalah kamu fikirkan Andi, Dubalang Api dan Rajo Kaya sebagai pemangku keturunan tetap beristeri satu, bergema lagi suara Nenek Mia. Macam tadi juga, Andi terpaksa mengambil masa untuk menjawab hujah diluahkan oleh suara Hai itu. Tapi adik dan abang ayah berkahwin lebih dari satu, tanya Andi Kamarul. Itulah sebabnya mereka tidak boleh memangku warisan keturunan. Mereka tidak memperolehi hak untuk memelihara harimau keturunan. Jika kamu ada kesulitan, datang menemui aku. Sayang, suara Hai itu terputus dan digantikan dengan keluhan yang memanjang. Saya terdengar Andi Kamarul terbatuk. Hati kecil saya terus didatangi doa. Semoga Andi Kamarul tidak melanjutkan pertanyaan. Sesungguhnya saya sudah lemas dan bosan berada dalam kamar yang gelap ini. Apa yang sayang tunai, Andi Kamarul membunuh harapan yang berbunga dalam hati. Bunyi tarikan dan luahan nafas cukup jelas kedengaran. Sayangnya kamu tidak mahu memelihara harimau yang ditinggalkan untuk kamu Andi. Sebenarnya bukan apa-apa, saya kira memelihara harimau gaib dalam dunia serba maju bukanlah sesuatu yang baik. Lagipun saya tidak berminat. Aku tak dapat buat apa-apa. Itu kemahuan kamu. Kesian harimau warisan menjadi kurus kering, merayau-rayau mencari tuan, sedangkan orang yang berhak tidak mahu memeliharanya. Kamu harus memikirkan masalah ini, Andi. Saya tidak mahu memikirkannya. Saya tidak mahu membawa masalah pada diri saya dan keturunan saya naik. Tidak teruk memeliharanya. Makanannya hanya 7 biji berteh. Sebulan sekali kamu harus melayani di bawah sinaran bulan. Keputusan saya muktamad naik. Saya tidak memerlukannya. Sekarang bukan zamannya. Begitu bertenaga Andi Kamarul mengucapkan kata-kata. Apa boleh buat? Keadaan memaksa waris keturunan harimau jadian lenyap begitu sahaja. Keturunan yang kemudian tidak mahu mempertahankannya. Inilah nasib malang kami. Nada suara nenek lemah, membayangkan rasa putus asa dan kecewa yang amat sangat. Seterusnya, suasana dalam kamar terasa hening sekali. Dan tiba-tiba lampu bilik menyala sendiri. Buat beberapa detik, kami berpandangan sama sendiri. Kemudian saya dan Andi Kamarul merenung ke arah katil besi. Mia merenung ke ruang dapur. Tidak ada apa pun berubah. Cadar putih tetap seperti tadi. Begitu juga dengan 2 biji bantal tanpa sarung. Semuanya seperti tadi. Kamu berdua dah dengar dan lihat. Mia tatap wajah kami. Saya anggukkan kepala, begitu juga dengan Andi Kamarul. Tetapi hati kecil saya terus bertanya, benarkah suara yang saya dengar itu suara Nenek Mia? Mungkin suara orang lain yang menyamal. Semasa otak saya berputar-ligat memikirkan perkara tersebut, terasa seperti kuku harimau mencengkam batang tengkuk saya dari belakang. Saya rasa gentar dan secara tidak langsung apa yang bermain dalam hati kecil saya tentang suara Nenek Mia turut terhakis. Bila saya tidak memikirkan tentang perkara tersebut, kuku harimau yang mencengkam batang leher turut hilang. Saya tidak tahu bagaimana perkara tersebut boleh terjadi. Bagaikan ada kaitan antara suara hati dengan kuku harimau yang mencengkam batang leher saya. Apakah makhluk yang menghuni kamar Andi ini sudah menguasai hati nurani saya? Bagaimana kalau aku bawa kamu berdua ke tempat lain? Lanjut Mia dengan sinar mata yang bercahaya. Dengan serta-merta saya memalingkan muka ke arah Andi Kamarul. Secepat kilat Andi Kamarul mengenyitkan mata, menyuruh saya mengajukan pertanyaan. Mia nak bawa kami ke mana? Ikut saja, kerana saya bertanya. Kata-kata itu ditujukan kepada saya. Andi Kamarul hanya tersengih kemudian melangkah keluar dari bilik misteri itu. Kami bertiga, Mia, saya dan Andi Kamarul, melintasi ruang dapur yang terang benderang, menuju ke halaman bahagian belakang rumah yang sudah dikuasai oleh warna senja yang sama dan kelabu. Kemana kamu nak bawa kami, Mia? Tanya saya. Ke kubur nenek aku. Andi Kamarul seperti terkejut. Kamu mahu bergurau dengan kami, Mia? Tidak, aku serius ni Andi. Aku tak mahu ke kawasan kubur waktu senja begini. Kalau kamu semua nak pergi, teruskan. Biar aku balik ke rumah papan. Saya melahirkan protes dan memberhentikan langkah. Tindakan mengejut yang saya buat menimbulkan rasa serba salah kepada Mia dan Andi Kamarul. Mereka juga berhenti melangkah lalu mendekati saya. Kenapa Tama? Tanya Mia lembut. Kamu gila, nak pergi ke tanah kubur waktu senja?
Nanti banyak bencana yang kami terima. Mia menghela nafas. Sesekali dia mengaru cuping telinga sebelah kiri. Dia jadi resah dengan tindakan yang saya buat. Bukan di kawasan tanah perkuburan Tama. Kata-kata yang diluahkan oleh Mia membuat saya membeliakkan sepasang biji mata. Kalau bukan di tanah perkuburan, di mana pula neneknya dikebumikan? Habis, nenek kamu dikebumikan di mana, Mia? Saya lihat Mia tersenyum. Barangkali pertanyaan yang saya ajukan itu seolah-olah memberi harapan yang saya bersedia mengikut cakapnya. Di kawasan rumah ni, tak jauh dari sini. Di bawah pokok buluh kuning di bujur kanan kawasan rumah, Mia meluruskan telunjuk kepada rumpun buluh kuning yang tumbuh merimbun di sudut kanan halaman rumah. Mari, Mia menyambar pergelangan tangan kanan, menarik saya menuju ke arah rumpun buluh kuning. Saya tetap enggan pergi dan terus berdiri kaku. Andi Kamarul segera mendekati saya. Ikut saja, Tama. Itu yang dibisikkan oleh Andi Kamarul ke telinga saya. Aku takut kalau terjadi perkara yang buruk, Andi. Tama, bukan niat hati mahu menjahanamkan kamu berdua. Saya mahu menunjukkan perkara yang saya tahu. Tapi, kalau kamu berdua tak mahu, saya tak kisah, kata Mia. Air mukanya menggambarkan rasa hampa dan kecewa yang amat sangat. Saya tergamam. Di luar dugaan Mia bertindak begitu. Mungkin perasaannya tersentuh dengan tindak tanduk saya perlihatkan. Dan sememang tidak wajar saya bersikap demikian. Saya harus menghormatinya. Okey, kita pergi sekarang, Mia. Mia tersenyum riang. Andi Kamarul terus menyambar jari jemari tangan kiri saya dan terus diramas penuh mesra. Terima kasih, Tama. Aku harap keputusan yang aku buat ni mengembirakan hati kamu dan Mia. Ya, sudah semestinya, sahut Mia. Tanpa banyak cakap, saya dan Andi Kamarul mengikuti Mia ke rumpun buluh kuning. Makin hampir dengan kawasan buluh kuning, makin terasa cemas. Macam ada sepasang mata yang mengawasi gerak-geri saya dan Andi Kamarul. Keadaan hari yang semakin sama membuat suasana terasa seram sekali. Mia mempercepatkan langkahnya dan saya semakin resah. Cuping telinga kiri dan kanan saya seperti disentuh benda bulat yang berbulu. Sukar untuk meneka rupa bentuknya dengan tepat kerana benda itu tidak dapat dilihat. Saya hanya dapat mengagaknya saja yang benda itu bulat dan berbulu. Walau apapun, gangguan benda tersebut membuat saya rasa tidak selesa. Saya tidak pasti apakah Andi Kamarul mengalaminya. Melangkah perlahan, jangan bercakap dan bersihkan hati dari takbur. Kalau terlihat benda ganjil diam, Mia mengeluarkan arahan. Langkah saya dan Andi Kamarul terhenti. Kami menanti arahan selanjutnya dari Mia. Sekarang bergerak dengan mendahulukan kaki kanan. Renung terus ke depan, jangan toleh kanan. Baik, Mia, jawab kami serentak. 2-3 detik berikutnya, Mia melangkah 6-7 tapak ke depan mendahului kami sambil mengangkat tangan kiri melepasi kepala, memberi isyarat supaya kami berdua mengikutnya. Kami tetap patuh dengan arahannya itu. Lebih kurang antara 10 hingga 15 langkah kami melangkah, kami disuruh berhenti di hadapan timbunan batu-batu sungai dan gunung. Ada yang berbentuk bujur, bulat dan nipis. Dalam cuaca yang bertambah kelam itu, saya masih dapat melihat bebatu tersebut. Ada yang warna kelabu, hitam, warna tanah liat dan ada juga berwarna putih bersih. Timbunan batu apa ni, Mia? Tanya saya. Inilah dia, maksud kamu, Mia. Ini kubur nenek kamu, serentak saya dan Andi Kamarul bersuara. Ya, inilah kuburnya. Ditanam dalam kawasan rumah, ditimbus dengan batu-batu gunung dan sungai. Aneh sungguh, ya, seperti yang dihajatinya. Kenapa kamu bertanya perkara yang sudah tahu? Dari tekanan nada suaranya, ada semacam keresahan dalam diri Mia. Dia seolah-olah kurang puas hati dengan saya yang kerap bertanya dan kerap pula memberi komentar. Maafkan dia, Mia, Andi Kamarul bersuara. Mia segera anggukkan kepala sambil melahirkan senyum. Itu tandanya dia sudah memaafkan saya. Tentu saya amat gembira sekali dengan tindakannya itu. Saya pun menarik nafas lega. Di bawah kamar senja yang kian memberat itu, saya mengambil kesempatan menjeling ke kiri dan ke kanan. Aneh, setiap kali melakukan perbuatan itu perasaan saya jadi tidak tentu arah. Darah gemuruh menguasai urat saraf, kepala terasa pening, pandangan jadi berpindah-pindah. 2-3 kali saya seakan-akan melihat harimau melompat-lompat,
duduk mencangkung di tepi longgokan batu sambil memain-mainkan ekornya. Bila direnung dengan tepat ke arah tempat tersebut, bayang-bayang harimau itu memang tidak wujud sama sekali, kecuali longgokan batu. Semuanya ini membuat saya resah. Dan saya mula mengerti kenapa Mia melarang saya dan Andi Kamarul merenung ke kiri dan ke kanan. Tegahannya bukan kosong tetapi berasas. "Tama," kata Andi Kamarul dalam nada suara yang perlahan sekali. Saya renung mukanya. "Ada apa, Andi? Hadiahkan Fatihah untuk roh si mati." Saya anggukkan kepala. Dan kami segera duduk atas ketulan batu yang agak terpisah dengan longgokan batu atas kubur. Mia masih berdiri, sepasang matanya merenung ke arah rumpun bambu kuning, macam ada sesuatu yang diintainya di situ. Kami memutuskan tidak mahu mengganggu Mia. Biarlah dia dengan caranya. Dengan penuh ketenangan dan khusyuk, saya dan Andi Kamarul melafazkan doa yang diakhiri dengan Al-Fatihah untuk roh si mati. Semoga diampuni oleh Allah segala dosanya dan rohnya ditempatkan di kalangan roh insan yang soleh. Kubur raja kaya dan dubalang api macam ini juga, agaknya keturunan manusia harimau mesti ditindai dengan batu sungai atau gunung. Itu yang dibisikkan oleh Andi Kamarul ke telinga saya. Kerana tidak pernah melihat bentuk kubur manusia yang dikatakan oleh Andi Kamarul, saya tidak dapat memberikan sebarang komen kecuali tersenyum lebar. Barangkali Andi Kamarul faham dan mengerti, kerana itu dia tidak melanjutkan cerita tentang dua pusara tersebut. Dengan perlahan-lahan Andi Kamarul bangun dan saya menyusul beberapa saat kemudian.